Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 847 dan antara paparan utama. Khidmat Guaman buat mangsa pelacuran politik. Apa ada bila bigotry berkumpul? Jangan cakap tak serupa fikir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semakin lama, semakin banyak parti politik yang tampil menawarkan bantuan khidmat nasihat guaman secara percuma bagi rakyat yang dikenakan denda RM10,000 kerana gagal patuh pada prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Langkah ini dimulakan oleh DAP pada 27 Februari menerusi kenyataan Setiausaha Agung parti itu, Lim Guan Eng. Saya telah meminta Biro Bantuan Guaman DAP untuk mengkaji cara membela rakyat terhadap kenaikan hukuman melanggar sekatan PKP yang keras dan melampau. Ini adalah langkah salah kerana pendekatan menghukum tidak berkesan untuk membendung peningkatan kes COVID-19 tetapi akan menyebabkan masalah kewangan kepada mereka yang melanggar, terutamanya yang datang dari kumpulan berpendapatan rendah yang sudah menderita dari kemelesetan ekonomi sekarang, kata bekas Menteri Kewangan itu. Menurut beliau, kerajaan tidak perlu memaksa rakyat sehingga menjurus kepada masalah kewangan. Kata Guan Eng, hukuman sepatutnya ditetapkan bukan berdasarkan pada golongan kaya tetapi pada kemampuan golongan miskin untuk membayarnya. Kerajaan Perikatan Nasional boleh dianggap menyalahkan rakyat atas peningkatan kes COVID-19 baru-baru ini yang menjadikan Malaysia sebagai negara terburuk terkesan di ASEAN, walaupun sebab sebenarnya adalah atas kegagalan, teladan buruk kepimpinan dan salah urus oleh para Menteri Perikatan Nasional, tegas Guan Eng. Kajian tersebut dimulakan oleh Ketua Biro Undang-Undang DAP Ramkarpal Singh dan Ahli Parlimen Beruas Ngeh Kuham. Susulan itu, Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara Kanun turut menawarkan nasihat guaman percuma kepada rakyat yang ingin merayu terhadap kompaun berjumlah RM10,000 yang dikenakan kerana melanggar SOP sempena pelaksanaan PKP, PKPB, PKPP ini. Pihak yang memerlukan bantuan boleh menghubungi Hazwan 013-668-0072 dan Marwan 011-312-40378. Sementara itu, Timbalan Pengerusi PKR Johor, Jimmy Puah Wisa, juga turut menawarkan perkhidmatan serupa. Demi memastikan nasib rakyat terbela, saya dan pasukan peguam dari Parti Keadilan Rakyat Negeri Johor menawarkan khidmat guaman pro bono, iaitu percuma, kepada semua rakyat negeri Johor yang di kompaun di bawah Ordinan Darurat Kurungan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Kurungan Pindaan 2021, katanya dalam satu kenyataan. Kini Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki turut tampil dengan inisiatif khidmat yang serupa. Walaupun secara prinsipnya Pemuda UMNO menyokong usaha kerajaan memperketatkan SOP untuk membendung penularan COVID-19, namun hakikatnya, kata Ashraf, jumlah kompaun yang terlalu tinggi amat membebankan rakyat, lebih-lebih lagi di kalangan mereka yang sudah sedia terbeban daripada pelbagai kepayahan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Sehubungan dengan itu, Pemuda UMNO menawarkan khidmat nasihat guaman secara percuma kepada orang ramai yang di kompaun dan merasakan diri mereka dianiayai akibat tindakan penguatkuasaan SOP PKP atas kesalahan-kesalahan kecil seperti tidak memakai pelitup muka dan sebagainya, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, lain pula yang diperjuangkan oleh pemimpin PAS. Dalam usaha mempertahankan kompaun zalim itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, jumlah kompaun yang dikenakan bukan muktamad dan bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Kerajaan memberi jaminan untuk menyelesaikan kaedah pelaksanaan, contohnya mengikut jenis kesalahan yang boleh dikenakan kompaun. Misalnya, jika tidak mengenakan pelitup muka, berapa jumlah amaun yang boleh dikenakan dan jika tidak mampu bayar, mereka boleh membuat rayuan di mahkamah. Katanya pada sidang media selepas lawatan delegasi Jawatan Kuasa Pengurusan Darurat di Kompleks Dewan Undangan Negeri Kangar kemarin.
Taqiyuddin menegaskan peruntukan itu terkandung dalam Seksyen 25 Akta 342 Ordinan Darurat yang diwartakan 25 Februari lepas. Tujuan kerajaan menaikkan kadar kompaun sebagai langkah pengajaran dan pencegahan supaya rakyat Malaysia sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan, ujarnya lapor Harakah Daily 15 Mac lalu. Begitulah gaya bagi ahli politik yang sudah melacurkan perjuangan untuk rakyat. Cuma bezanya mereka dengan pelacur di lorong-lorong belakang ialah hasil pelacuran itu seronok bagi politikus berkenaan, tetapi kesakitannya dideritai rakyat yang terpaksa menanggung kos demi kelangsungan hidup pemerintah. Kononnya atas nama perpaduan ummah menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Apabila gerombolan membentuk kerajaan tanpa manifesto dan tanpa mandat rakyat, maka mereka mencari asas untuk penyatuan. Tidak kira jika ia penuh dengan bigotri. Setakat ini, gerombolan Perikatan Nasional dianggotai oleh Ahli Parlimen Bersatu, UMNO, PAS, MCA, MIC, GPS dan beberapa katak politik yang melompat. UMNO sudah menghantar surat cerai tertangguh kepada Bersatu kerana masih mahu tinggal di rumah Bersatu yang atapnya berlubang. Bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa pula menganggap surat UMNO kepada Bersatu tidak muktamad. Beliau berkata dari segi kebijaksanaannya, keputusan pimpinan UMNO itu menyebabkan parti itu dalam keadaan disadvantage kerana belum sampai pada masanya. Ini kerana pilihan raya umum belum diketahui tarikhnya. UMNO, kata Anwar, seolah-olah hendak berlawan dengan pihak yang memberinya kuasa. Beliau berkata demikian dalam satu wawancara dengan sebuah portal online di Facebook malam kemarin. Menurut Anwar, politik negara memerlukan kestabilan dan baginya kestabilan itu hanya boleh dicapai jika dipimpin oleh kelompok teras Melayu Islam. Katanya kalau politik Melayu Islam berpecah belah, tidak ada kestabilan ataupun kekuatan. Apabila tidak ada kekuatan daripada kelompok teras, yakni orang Melayu dan orang Islam, artinya kita membiarkan politik negara kita mungkin diuruskan dengan kita, bukan menjadi faktor penentunya, tegasnya. Beliau berpendapat untuk memimpin perlu ada kekuatan. Kerana itu diwujudkan penyatuan ummah bersama dan Bersatu dan PAS. Tegas Anwar, muafakat nasional tidak boleh eksklusif dengan UMNO dan PAS. Ia harus terbuka dengan pihak lain termasuk Bersatu. Beliau berkata Perikatan Nasional hendak menyelamatkan orang Melayu kerana ia ingin menyelamatkan 22 bulan kebobrokan khususnya oleh DAP. Kononnya, menurut beliau keadilan Parti Liberal, DAP pula Sosialis, tidak menjunjung Melayu Islam. Justru yang mengikat hubungan antara UMNO Bersatu PAS ialah ideologi iaitu kepentingan Melayu Islam. Secara tersirat, beliau masih mahu berunding mengenai kedudukan kerusi yang akan ditandingi antara ketiga-tiga parti berkenaan. Apa kata pemimpin PAS tentang hubungan UMNO dan Bersatu? Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata pihaknya yakin masih ada peluang untuk konflik di antara UMNO dan Bersatu diselesaikan secara baik. Cahaya di hujung terowong masih ada, katanya seperti dipetik bernama. Mengulas mengenai dakwaan bahawa Ahli Parlimen Kuala Langat Datuk Dr. Xavier Jayakumar bertindak keluar keadilan bagi mengelakkan tindakan undang-undang berhubung kes rasuah. Tuan Ibrahim berkata PAS tidak akan bertolak ansur terhadap kes rasuah. Bagaimanapun, jangan kata bila lompat parti terus membuat dakwaan sebegitu kerana Ahli Parti Amanah Negara dulu pun ramai yang lompat parti, katanya. Begitu mudah Tuan Ibrahim membuat alasan untuk menjustifikasikan tindakan Xavier, lalu disamakan dengan gerombolan 18 orang yang gugur setandan pada Muktamar PAS di Kuala Selangor pada Jun 2015. Sedangkan situasinya amat berbeza. Xavier melompat setelah kedengaran orang-orangnya disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tindakan G18 tiada kaitan dengan isu jenayah tetapi perbezaan aliran pemikiran. PAS yang dahulu memperjuangkan Islam kini sudah mendakap ideologi Melayu Islam seperti yang disebut Anwar. Sedangkan kita tahu, menurut Islam, perbezaan kaum bukan matlamat manusia dicipta di atas muka bumi ini. Islam melarang pemikiran bigotri atau asabiah yang mempertahankan serta membenarkan apa sahaja tindakan bangsa sendiri walaupun ia jelas bertentangan dengan keadilan, kebenaran serta berlaku kezaliman dan penganiayaan. Islam menjamin hak dan memberi perlindungan kepada bukan Islam seperti sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, sesiapa yang menzalimi seorang kafir muahad atau mengurangi haknya atau membebaninya sesuatu yang tidak tertanggung olehnya ataupun mengambil daripada dia sesuatu tanpa senang hati, maka aku akan menjadi pembelanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Sama-samalah kita fikirkan.
PAS menyeru semua pihak supaya mendukung pendekatan sederhana, prihatin rakyat dan berkebajikan yang dibawa oleh Perikatan Nasional, kata Presiden parti itu, Datuk Seri Hadi Awang. Beliau juga menegaskan parti itu menolak pendekatan yang ekstrim, oportunis dan melampau yang tidak sesuai dengan negara Malaysia bermasyarakat majmuk. Kata Hadi, PAS menyambut baik saranan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa Perikatan Nasional adalah satu tawaran baharu, New Deal kepada rakyat Malaysia. Menurut Hadi, ini demi memastikan kebajikan rakyat terjamin, mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan mengekalkan keharmonian antara kaum. Beliau juga berhujah bahawa PAS adalah sebuah parti yang berprinsip. PAS berpegang kepada prinsip perlembagaan persekutuan, kedaulatan undang-undang, konsep adil untuk semua, kepimpinan berintegriti dan berakhlak budiman serta mengambil pendekatan politik yang menyatukan ummah, katanya dalam satu kenyataan pada 15 Mac lalu. Maknanya, sebagai parti yang berpendekatan sederhana, prihatin rakyat, berkebajikan, berintegriti dan berakhlak budiman, mereka akan mengkotakan apa yang dikata. Tidak perlu pergi jauh untuk melihat sama ada PAS bercakap serupa bikin ataupun tidak. Kita lihat sahaja pindaan Akta 342, Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 mengenai pelanggaran prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Apa kata pemimpin PAS? Apa yang jelas, kenyataan Hadi itu bercanggah dengan pendirian Timbalan Mursidul Ampas yang juga Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dilaporkan menyambut baik cadangan pindaan akta tersebut yang menaikkan kompaun pelanggaran SOP PKP daripada RM1,000 kepada RM10,000 bagi individu dan RM50,000 bagi syarikat dan perbadanan. Katanya kompaun dinaikkan bukan bererti menganiayai rakyat, sebaliknya peringatan kepada umum supaya mematuhi SOP yang ditetapkan bagi melandai kes COVID-19. Saya bersetuju bukan kata nak kompaun rakyat, tetapi sebab ada dalam kalangan mereka yang tidak bertanggungjawab, katanya seperti dipetik Astro Awani pada 3 Februari lalu. Kini DAP, Amanah dan Keadilan menubuhkan kumpulan peguam untuk memberikan keperkhidmatan guaman percuma kepada mereka yang teraniaya dengan kompaun tidak masuk akal ini. Malah UMNO juga telah menubuhkan pasukan guaman percumanya, tetapi pemimpin PAS masih krik-krik-krik ibarat lipas yang berkerumun sisa dan kotoran. Lebih malang lagi, setelah beratus-ratus rakyat Malaysia dikenakan kompaun sebanyak RM10,000, baru Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin bercakap tentang perinciannya. Menurut beliau, kerajaan memberi jaminan pelaksanaan jumlah kompaun maksimum membabitkan kesalahan ketidakpatuhan atau ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan diselesaikan dalam masa terdekat. Bahkan Taqiyuddin dilaporkan berkata nilai kompaun itu tidak semestinya ditulis maksimum RM10,000. Adakah selama ini pihak yang mengeluarkan surat kompaun tidak diberi perincian supaya hukuman itu tidak dianggap sebagai kezaliman? Inikah nilai kesederhanaan dan keprihatinan Perikatan Nasional yang PAS mahu rakyat sokong? Sedangkan hakikatnya inilah yang berlaku apabila Puak Ruwaibidah mengambil alih kepimpinan negara. Undang-undang dibuat bukan untuk pendidikan tetapi lebih kepada menimbulkan ketakutan, kesukaran hidup dan kebencian kepada kerajaan. Tak perlu ahli politik pembangkang memberitahu rakyat isu ini kerana rakyat nampak apa yang berlaku di keliling mereka. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.